Hai, hello, salam sejahtera. Oke, saya kongsikan kepada Anda produk-produk yang saya tag dalam video saya. Ini adalah Jeep Buluwo Men Sling Bag. Ramai yang minat bag ini, Jeep Buluwo Men Sling Bag. Kita ada Korean style glasses ataupun kacamata style Korean yang sangat viral di media sosial. Kita juga ada NY Head Bucket. Boleh guna di mana-mana, jalan-jalan, nak memancing boleh guna. Kita ada dua warna. Oke, ini adalah NY Head Bucket. And then kita ada perfume yang viral yang ramai suka, EDP ataupun Desandra Men Perfume. Ini Desandra Men Perfume. Kita ada Rexona yang menjadi kegilaan ramai, terutamanya kepada wanita, Rose Glow Rexona. Dan kita ada smartwatch, Amazfit T-Rex smartwatch. Semua produk ini saya tag dalam video, Anda boleh semak. Hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, antara spekulasi ataupun cadangan daripada netizen, ada yang bersetuju gabungan baharu politik di Sabah bagi mendepani pilihan raya negeri ke-17 Sabah. Ada yang kata setelah STAR keluar daripada JRS disusuli oleh SAPP, ada yang kata kedua-dua parti ini sesuai untuk menubuhkan gabungan baru. Ada yang berpandangan begitu, tapi ada juga yang tidak setuju. Ada yang mahu STAR gerak solo. Tapi ada satu cadangan yang terlintas di pikiran saya. Bagaimana pula kalau STAR bergabung dengan Warisan? Wow! Bayangkan Syafiq Apdal, bekas Ketua Menteri Sabah, dan juga Jeffrey Kitingan sebagai Presiden STAR, dan sebagai jawatan beliau sebelum ini Timbalan Ketua Menteri 1 Sabah. Jawatan beliau saya tidak pasti masih ada atau tidak karena beliau sudah keluar daripada JRS. Tapi kita dapat lihat kedua-duanya pemimpin yang berpengalaman dalam pentadbiran, dalam pengurusan dan macam-macam lagi, dan kedua-duanya adalah ikon politik utama di Sabah. Masing-masing adalah presiden kepada parti mereka, STAR dan Warisan. So saya nak tanya korang semua, kira-kira daripada Sabah kah, penyokong STAR kah, penyokong Warisan kah, penyokong mana-mana parti kah? Kalau STAR dan Warisan mengadakan gabungan baru ataupun pakatan baru PRN 17, adakah gabungan ini akan menggegar PRN 17? Adakah gabungan ini bakal menjadikan satu gabungan yang boleh mempunyai yang cukup membentuk kerajaan negeri Sabah? Bayangkan kalau Syafiq Apdal jadi Ketua Menteri, Jeffrey jadi Timbalan Ketua Menteri, ataupun Jeffrey yang jadi Ketua Menteri Sabah dan Syafiq Apdal jadi Timbalan Ketua Menteri Sabah. So kepada Anda di luar sana, adakah Anda setuju dengan pandangan, cadangan ataupun komen Warisan dan STAR mengadakan pakatan baru di dalam PRN 17? Apa pandangan Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Vels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini tanpa membuang masa lagi. Semakin panas rakyat Malaysia, rakyat Sabah bercerita tentang PRN 17 Sabah. Pertama, parti komponen keluar daripada JRS, yaitu parti Kerajaan Negeri, pimpinan Haji Jinor, pengerusinya dan juga sebagai Ketua Menteri Sabah. STAR keluar JRS, SAPP menyusul. Dan bila ini berlaku kepada JRS, ada yang kata kalau begini bukan DUN Sabah yang bubar, JRS yang bubar dulu. Nah, saudara-saudara, selain daripada itu, persoalan seterusnya pula berkaitan dengan PRN, tarik. Kita lihat ada poster palsu, kita lihat ada message daripada WhatsApp yang tular. Mereka kata akan bubar pada 3 Oktober, tapi sudah limpas 3 Oktober belum bubar pun. Nah, yang penting Ketua Menteri sudah umum, pembubaran DUN Sabah adalah sebelum 11 November. Jadi tidak mustahil untuk DUN Sabah bubar pada 10 November. Jadi bulan 10 ini kita masih ternanti-nanti. Belum ada pengumuman resmi. So,
Saya ada buat survei. Nah, saya ada buat survei tarik rasmi untuk eh, tarik rasmi yang cantik untuk pembubaran Dun Sabah. Saya ada buat survei dan saya sudah menerima beberapa respon daripada netizen. Nah, oke, sebelum saya teruskan, saya perkenalkan kepada Anda terapi imun transfer factor. Pada Anda di luar sana yang ada masalah kesehatan, penyakit berulang, sakit paru, sakit pinggang, kencing manis, diabetes, kolesterol darah tinggi. Mungkin ini adalah jawaban kepada doa Anda. Terapi imun adalah selamat, halal, dan semula jadi. Kepada Anda di luar sana yang ingin mendapatkan tips dan nasihat tentang terapi imun, Anda boleh menghubungi saya. Saudara-saudara, persoalan pertama adalah berkaitan dengan PRN adalah adakah JRS yang bubar? Kedua, berkaitan dengan tarik PRN. Ketiga, berkaitan dengan skandal Rasa Sabah yang menjadi cerita paling panas di kalangan kepimpinan partai, bahkan kalangan pengulas-pengulas politik. Tidak kira lah yang profesional kah, yang di kampung-kampung kah, semua bercakap tentang isu rasuah berkaitan dengan skandal Rasuah Sabah. Bagi saya, saudara-saudara, bagi saya, ini pendapat pribadi saya. Kalau benar adun-adun yang disebut, pemimpin-pemimpin yang disebut terlibat dengan rasuah, bagi saya mereka tidak lagi layak untuk bertanding PRN 17. Mereka perlu ditangkap. Sekiranya mereka bersalah. Itu pada pendapat saya. Kita tidak tahu kalau mereka bersalah atau tidak, karena kita menantikan keputusan yang sah. Bukan daripada cerita-cerita kedai kopi, kedai mamak, tapi kita mau keputusan yang benar, yang sahih daripada mahkamah. Nah, itu bagi saya. Oke, selepas itu berkaitan dengan PRN 17 Sabah pula, gabungan baru pula, spekulasi berkencang. Semakin ramai bercerita di seluruh Sabah. Staf SCPP sudah keluar daripada JRS. Adakah staf akan membentuk pakatan baru, mungkin bersama warisan? Mungkin jalan solo, ataupun mungkin juga staf dan SCPP bentuk gabungan baru, pakatan baru. Nah, saudara-saudara, banyak kemungkinan. Dan ada satu tajuk berita daripada rakan saya, dia timbulkan persoalan. Daripada rakan saya, dia tanya kepada netizen mengenai tajuk beritanya. Adakah PRN 17 Sabah dibatalkan? Tidak jadi untuk Dun Sabah bubar, PRN 17 extend. Tapi kita sudah tahu bahwa Dun Sabah bubar secara otomatis pada 11 November. So, berkaitan semua ini, yang saya kata tadi, saya ada buat survei berkaitan tarik pembubaran Dun Sabah. Mana tarik rasmi yang cantik? Pertama, saya tanya, pilihan pertama 10 Oktober, pilihan kedua 15 Oktober, pilihan ketiga 20 Oktober, pilihan keempat 28 Oktober. Dan mengikut peratusan, pilihan pertama 10 Oktober sebanyak 57% mendapat pilihan tertinggi. Dan 15 Oktober 13%, 20 Oktober 16%, 28 Oktober 14%. So, kepada Anda di luar sana, saudara-saudara, berkaitan semua persoalan yang saya timbulkan sebentar tadi, Anda rasa mana satu yang menjadi satu perkara yang sangat penting yang perlu diselesaikan secepat mungkin? Berkaitan ini, apa komen Anda?